Sejarah Tanah Melaka. Seperti mana semua rakyat Malaysia tahu, negara Malaysia datangnya dari negeri Melaka. Dari jata negara Malaysia yang diambil atau disalin semula atau sebaliknya. Dari struktur dan rangka-rangka dalam pembentukan kerajaan negara dari kerajaan Melaka yang lama, sebelum pengurusan kerajaan berpindah ke Kuala Lumpur. Dari persamaan jata negara dan jata negeri Melaka yang boleh dinyatakan di dalam jata negara. Seperti mana 5 bilah keris emas dan simbol pokok Melaka yang dilukis di dalam jata negara Malaysia di kolom daratan. Sebahagian kajian yang telah dijumpai, diusul untuk dikaji semula, di atas penipuan dan penyelewengan hak milik kerajaan di sebahagian di timur, oleh mereka-mereka di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu yang telah mewarisi tahta dan kepimpinan Kesultanan Melayu yang ada sekarang ini di Tanah Melaka. Merujuk dari hak pemilikan hartanah di sebahagian di timur, milik sebahagian serumpun bangsa Melayu di Tanah Melaka. Pengenalan serumpun bangsa Melayu dan sebahagian tapisan dan pembetulan yang telah dibuat mengenai sejarah Tanah Melaka. Dalam pembetulan dan penapisan maksud tersirat jata negara yang dipercayai telah diubah dan diselewengkan pada tahun 1963. Dari rujukan jata negara yang digazetkan dan boleh dijadikan rujukan dari hak pemilikan dan bidang-bidang kuasa bagi pengurusan dan ketenteraan bagi kerajaan di Raja Kota Melaka. Apa yang coba disampaikan di antara 5 bilah keris emas, adalah dimaksudkan 5 cabang keturunan kaum kerabat pewaris Tanah Melaka. Di mana sebelum terbentuknya kerajaan Malaysia, kerajaan Tanah Melaka telah berpengurusan di Bandar Hilir, Melaka dan diwarisi antara 5 cabang keturunan pewaris hartanah di sebahagian di timur. Merujuk dari kronologi jata negara pada tahun 1948, selepas peperangan dunia kedua berakhir. Pengenalan serumpun bangsa Melayu. Melayu Yahuza adalah serumpun bangsa Melayu, pencampuran perkawinan keturunan Zimran bersama keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Dipercayai Melayu Yahuza juga adalah di kalangan ahli waris, pewaris hartanah di sebahagian di timur. Hartanah yang telah diwasiatkan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak alaihissalam untuk disampaikan kepada ahli warisnya yang lain. Wasiat itu disampaikan sewaktu keuzuran usia Nabi Ibrahim alaihissalam. Dirujuk dalam kitab Injil, yang menyatakan tentang salasilah keturunan Nabi Ibrahim A.S. dari istri yang ketiga, yaitu Katiera. Di mana di ayat pertama, 1. Keturunan Katiera. 2. Keturunan Katiera, Zimran, Joksan, Medan, Median, Ishbak, Suah. Dalam tafsiran ayat yang seterusnya, yang telah Tuhan wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, 1 wahyu berupa wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ishak alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan kesemuanya kepada Nabi Ishak alaihissalam dan sebahagian di timur bagi istri-istrinya yang lain. Dipercayai penyataan di sebahagian di timur merujuk dari Hebron, di Irak ke hujung benua, di Melayu Campak, berdekatan garisan Katulistiwa, di Tanjung Pian. Di mana sempadan yang awal antara dua bahagian wasiat hartanah yang diagihkan antara ahli waris Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana dipercayai pecahan sempadan antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam di dalam sempadan tanah Arab. Sempadan di sebahagian di timur diwasiatkan kepada Zimran dan adik-beradiknya yang lain bagi hak milik Nenda Ketiera. Setelah mana diagihkan sempadan hartanah masing-masing, terpisahlah hak pemilikan dan hak pengkongsian di antara ahli waris keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pecahan sempadan seperti berikut. Nabi Ishak alaihissalam di tanah Arab. Dari sempadan Kuwait merentasi sempadan Sungai Yufrate hingga ke tanah Afrika. Nabi Ismail alaihissalam, Mekah Al-Mukarramah dan tanah Hejaz. Zimran, tanah Melayu Yahuza, sebahagian di Pulau Borneo dan sebahagian lain di timur. Joksan, Pulau Sumatera, Medan, Pulau Kalimantan, Pulau Borneo, Median, dari Jakarta ke Papua New Guinea. Setelah mana mewarisi hartanah di dunia bagi pewaris hartanah yang telah diwasiatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermulalah pengurusan hartanah bagi sempadan masing-masing. Hampir beribu tahun, beratus pewaris yang telah mewarisi hartanah sehingga terbentuknya sebahagian pengurusan dan berketenteraan di peringkat kerajaan dunia yang boleh direkodkan di alam penulisan sejarah di sebahagian di timur.
dalam penulisan sejarah lama, di bawah kepimpinan Ottomani Empire 2 abad ke-14. Mereka di kalangan pemimpin dunia telah menjemput pewaris-pewaris di kalangan kerajaan-kerajaan yang terbentuk di dunia, dalam menandatangani surat perjanjian, berupa penyaksian, sempadanan di Istanbul, Turki. Sebahagian kajian yang boleh ditafsirkan dari penemuan antara pemimpin-pemimpin pada waktu itu, di kalangan ahli-ahli kitab, yang merujuk dari pelbagai sumber rujukan, antara kitab-kitab Tuhan yang diamal pada waktu itu, seperti kitab Zabur Hanafi dan kitab Injil asli, Gospel, dalam mempraktikkan satu ideologi kepimpinan bagi hak milik sempadanan yang telah diwarisi. Sebahagian rujukan lain, dari penulisan-penulisan manuskrip dan dipahat di dalam penulisan batu-batu bersurat, untuk menyatakan hak pemilikan dan asal-usul keturunan manusia yang telah dipanjangkan dan diwarisi di dunia. Dari pahaman ideologi kepimpinan yang boleh ditafsir, dalam mana menjaga keamanan, keadilan dan kebebasan di antara sempadan-sempadan yang digariskan dan dipanjangkan hampir ratusan tahun, dari wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dirujuk awal. Diringkaskan penceritaan, merujuk peta dunia yang ada sekarang ini. Sebahagian sempadan di Asia yang direkodkan bagi hak pemilikan dan hak pengkongsian antara sempadan serumpun bangsa Melayu yang masih boleh dirujuk semula antara suku kaum bangsa manusia yang tinggal di sebahagian di timur. Seperti mana kerajaan Arab mengiktiraf sebahagian hak milik hartanah bangsa Melayu, di bawah kepimpinan Syarif Hussein, Syarif of Mecca pada tahun 1909, setahun selepas ditabalkan sebagai Syarif of Mecca. Satu kepimpinan yang telah diwarisi dipanjangkan dari segi ideologi kepimpinan di dalam kerajaan Ottomani Empire pada waktu itu dan sebelum lagi. Selepas beberapa peristiwa yang berlaku sehingga tercetusnya peperangan dunia yang kedua, beberapa sempadan yang dibuka dan kerajaan-kerajaan telah diambil alih oleh sekutu kerajaan dari barat. Selepas peperangan dunia kedua berakhir, pada waktu zaman British menjajah tanah Melayu, kerajaan British telah mengusulkan referendum pada tahun 1945 kepada wakil pemimpin Melayu pada waktu itu, di mana dinyatakan di dalam referendum British, kerajaan British tiada apa-apa kaitan urusan di peringkat pengurusan dan ketenteraan di tanah Melayu. Pada tahun 1948, terbentuk sebuah kerajaan berpelembagaan dan berpengurusan di Tanah Melaka, di Bandar Hilir. Dirujuk dari kronologi jatah negara yang dikongsikan awal, hak pemilikan dan hak pengkongsian di dalam sebuah pengurusan kerajaan yang boleh dinyatakan di dalam jatah negara pada tahun itu. Dari kepimpinan yang diberi kepercayaan kepada ahli waris kaum kerabat di Raja Kota Melaka dari cabang yang bungsu, merangkap penyandang keris emas yang kelima. Menyandang jawatan sebagai King of Stripes di dalam pengurusan dan ketenteraan di dalam sempadan tanah Melayu Yahuza. Dirujuk dari sistem pengurusan, seperti mana sebelum abad ke-17. Wallahualam. Terima kasih. Glory of Malaka, Land of Malaka, Land of Malaka Yahuza.